Tu tak kira lagi zaman selepas Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Anak saudara Nabi Allah Ibrahim siapa? Siapa anak saudara Nabi Allah Ibrahim? Lut. Bila sampai di Kanaan, Palestin dahulu, Palestin kuno, mereka berpisah. Nabi Allah Ibrahim tetap di Palestin dan Nabi Lut ke negeri, kalau istilah hari ini, Sodom and Gomorrah kan? Sodom and Gomorrah. Kalau di Itali itu apa dia? Yang ada kes yang lebih kurang sama, meletus gunung berapi tu, di Itali itu nama apa? Pompei kan? Ingat sejarah Pompei? Ke malam ni baru dengar Pompei? Sejarah Pompei. Baik, tu di Itali. Sekarang kita tengok umat-umat di sana, apa dia punya perangai? Apa dia punya perangai? Perangai dia ialah perangai songsang. Naluri dia jadi berlawanan. Jadi tak apa kita panggil tak natural macam biasa. Biasanya seorang lelaki akan meminati wanita, wanita akan cenderung naluri dia pada lelaki. Tapi geng-geng Gomorrah dengan Sodom ni, lelaki minat lelaki, wanita minat wanita. Jadi terbalik dia punya nafsu. Jadi bila ini berlaku kepada zaman Nabi Allah Lut, Nabi Allah Lut sentiasa mendakwahkan mereka agar mereka kembali kepada fitrah yang asal dari sudut sosial dan kemanusiaan. Maksudnya lelaki pasangan dia wanita, wanita pasangan dia lelaki. Bertaubatlah kamu sebelum datangnya azab daripada Allah. Tapi mereka tak mau dengar. Mereka anggap tu perkara biasa. Kecenderungan naluri adalah perkara biasa. Dah kami suka lelaki, lelakilah. Dah kami suka perempuan sama perempuan, perempuanlah. Jadi atas dasar itu, beberapa malaikat diutuskan oleh Allah. Pertama, mereka tak terus ke Nabi Lut, tetapi mereka bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ni seorang Nabi, kemuliaan dia suka layan tetamu, tuan-tuan. Bila mari malaikat-malaikat tadi dalam rupa manusia, Nabi Allah Ibrahim sembelih apa? Sembelih apa? Dia sembelih, kalau tempat kita tak ada kibas kan, kalau kita contoh macam kambing lah. Tu orang hak kenal ke tak kenal tu? Tak kenal tu, tak hak kibas. Kita tak hak kibas kambing ni, hak kawan rapat. Hak tak rapat tempi pintu pagar tu, tanya. Dia tak ajak masuk rumah dah, tak ajak dah minum air apa, hak tak kenal. Hak kenal betul baru tak hak kibas. Nabi Ibrahim hak tak kenal pun tak hak kibas. Tapi dia berasa lain sebab tetamu dia sedikit pun tak jamah makanan yang dia hidang. Dah hidang dah, pelawa dah, suruh makan dah, tapi tak mau makan. Pelik ni. Baru dia dapat tahu bahawa tu adalah bukan manusia biasa, tetapi malaikat yang diutuskan oleh Allah. Kami datang kepada kamu lebih awal, wahai Ibrahim, pertama untuk menyampaikan berita gembira. Satu lagi berita yang kurang mengembirakan. Berita yang gembira ialah Allah akan mengurniakan kepada kamu seorang anak lelaki. Pada masa tu Nabi Ibrahim dah ada anak lelaki, Ismail menerusi Siti Hajar. Tapi yang ni Sarah kan dah berumur lanjut, berusia tua, tak boleh mengandung dah. Tiba-tiba mari malaikat khabarkan, Allah sampaikan berita gembira, isteri kamu akan mengandung dan kamu dapat anak lelaki. Agak-agak dapat berita macam ni, apa perasaan Sarah? Umur dah tua, dah lanjut, tiba-tiba kata mengandung dan akan beranak. Apa perasaan seorang wanita? Sarah ketawa. Maksudnya ketawa bercampur gembira dengan tak berapa percaya. Tuan-tuan, kita ni umur 100, bini umur 95, picek di klinik. Tok Wan, tahniah. Tahniah apa pula? Isteri saya datang nak cek perut je, dia kata tiba-tiba sakit perut. Rupa-rupanya isteri Tok Wan mengandung lagi. Tahniah. Agak-agak apa perasaan dengar
perempuan yang dah kira macam 95 ni tak masuk akal lah kan. Tiba-tiba kata mengandung dan akan dapat seorang anak lelaki. Biar betul doktor. Maksudnya senyum pun senyum antara gembira kalau mengandung betul dengan tak percaya. Sebab tu Ishak dalam bahasa Ibrani apa? Tertawa. Dia yang tertawa, Ishak, kerana perwatakan siapa tadi? Sarah yang gembira antara percaya dengan tak percaya pemberitaan dan perkhabaran dari malaikat atas diri dia. Berita yang kurang menyenangkan, selepas ni kami akan pergi ke negeri Nabi Allah Lut alaihi salam, perintah daripada Allah supaya kami mengazab dan menghukum kaumnya. Lepas tu baru dia pi tempat Nabi Lut. Walaupun pi dia tak terus azab, tapi dia jadi tetamu Nabi Allah Lut. Tiba-tiba ada orang nampak Nabi Lut menerima tetamu. Pada pandangan mereka tetamu tu pula jenis jambu-jambu, handsome, kekar-kekar. Mereka jenis naluri lagu tu, mereka pi serbulah rumah Nabi Lut. Wahai Nabi Lut, kamu serahkan kepada kami tetamu-tetamu kamu tu. Minta terus. Pesen apa jenis lagu ni? Serbu rumah orang tak boleh tengok jambu-jambu hak jenis cute-cute, cun-cun ni terus nak. Lalu Nabi Lut kata, janganlah memalukan aku. Sesungguhnya anak perempuan aku lebih berhak untuk kamu. Maksudnya Nabi Lut masih lagi berdakwah dari sudut mereka meminta sesuatu yang songsang tadi. Nak habaknya naluri seorang lelaki itu ialah perempuan. Aku ada anak perempuan yang tu lebih layak, tu lebih berhak untuk kamu berbanding dengan perbuatan kamu ni. Lalu akhirnya Allah menghukum mereka. Cara hukuman tu, bumi diterbalikkan. Hak atas duk jadi alik bawah, hak alik bawah naik alik atas. Sampai hari ini disebut sebagai laut mati, the Dead Sea, yang dikata mempunyai kandungan garam yang agak tinggi kan. Maksudnya siapa tak kerti berenang pun akan terapung. Konon-kononnya lah, betul ikut. Saya tak pernah sampai sana. Jordan pernah sampai, tapi Dead Sea tu tak pernah sampai. Ada tak pernah sampai sini dan memang pernah masuk dalam tu? Ada siapa angkat tangan? Okey, abang tu betul terapung bang. Betul, betul-betul lah. Maksudnya abang tu mengesahkan. Tapi abang pandai berenang kan? Ke tak pandai? Pandai ke tak pandai? Tak pandai, tapi terapung. Maksudnya betul lah tu. Maksudnya dia berani sebab dia berjaya mengapungkan diri dia tanpa pandai berenang. Okey. Seterusnya kisah siapa? Bukan kisah siapa dulu. Saya nak tanya, budaya yang berlaku untuk umat Nabi Allah Lut ini berakhir dengan Allah membalikkan bumi ke mai lagi zaman kita. Maksudnya tak cukup lagi Allah balikkan bumi, mari lagi. Bahkan mari dengan lagi hebat. Kalau dulu mungkin setakat lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Tapi hari ini hak lelaki sama lelaki kita panggil apa? Gay. Kalau perempuan dengan perempuan, lesbian. Kalau homo tu jenis macam mana? Homo sama macam gay ke? Yang disebut istilah homoseksual tu macam mana? Gay lah. Homo tu gay lah. Kalau perempuan sama perempuan, lesbian. Kalau jenis lelaki seorang, perempuan 3 orang, kan ada juga jenis dia seorang lelaki, lepas tu perempuan pasangan hak lawan dia tu 3. Ada hak jenis lagu tu. Ada hak jenis nafsu dia ni lebih pada songsang. Dia tengok lelaki pun dia main, dia tengok perempuan pun dia main rasa tu juga. Tengok lelaki pun horny, tengok perempuan pun horny juga. Ada juga jenis lagu tu. Dia punya nafsu tu berselera pada semua, tak kira jantina. Tak tahulah jenis mana. Tak mungkin ada orang penyakit macam ni. Yang jenis sampai tahap nafsu dia tengok semua jantina, dia berminat. Bahkan lebih jauh, ada tak kita tengok dalam persekitaran yang mana bila mereka ni dah boring, dah bosan sama-sama manusia, mereka melampaui batas. Orang sama orang ni boring dah. Orang sama orang puas dah. Last sekali cari binatang pula.
Ada tak jenis manusia cari kuda? Oh, jangan malu-malu. Ada manusia dengan kuda? Ada. Manusia dengan lembu, manusia dengan itik, manusia dengan ayam. Ada hak jenis belut pun ada. Macam-macam. Maksudnya dia cuba cari kepuasan yang dia tak akan pernah dapat sebelum ni. Maksudnya dengan manusia ni boring dah. Dengan manusia terlampau banyak, puas dah. Cuba pula dengan binatang. Ada yang lebih jauh, dia punya lama dah nak try benda lain pula. Last sekali manusia dah boring, binatang dah boring, tumbuh-tumbuhan dengan sayuran pula jadi mangsa. Terung jadi mangsa, mentimun jadi mangsa, tak tahulah tomato apa semua, dia try. Ni hak ada hak berlaku ni lah saya sebut. Lepas tu habis tak tahulah nak jadi apa pula. Mungkin dia ni bukan apa, dia punya nak layan dia punya nafsu ni. Kalau dia boleh create satu benda yang orang lain tak buat, satu kebanggaan. Maksudnya contoh dengan lembu, dengan itik, orang lain dah buat. Kalau aku buat pun dia tak rare sangat. Kalau dengan terung pun orang lain dah buat. Jadilah sekali jumpa busuk berlubang pun dia tala juga. Seolah-olah kalau dia lah orang pertama yang tala busuk berlubang tu, hebat dia. Ni yang berlaku di Arab Saudi berapa tahun lepas. Terlekat vacuum kan. Ni betul tuan-tuan. Dia letak alat kemaluan dia dalam vacuum, dia tekan hak sedut tu. Dia bukan jadi isu hak tu, hak jadi pecah rahsia ni sebab terlekat. Sebab kemaluan dia tu terlekat, tak boleh nak buang, perlu bantuan orang lain. Yang tu jadi pecah. Kalau benda tu boleh buang, memang orang tak tahu. Hak jenis macam ni teruk sangat ni. Kalau jumpa kita bagi exhaust kereta lagi hebat ni. Rem kuat-kuat, vroom vroom vroom, nak sangat dah. Contoh. Bagi dia ini satu benda yang menyeronokkan. Kita pun tak reti di mana akal yang Allah bagi mereka letak sampai mereka nak lampiaskan nafsu, suka-suka mereka, seolah mereka memang mencari satu benda yang lain. Janji nafsu mereka dipuaskan, keseronokan mari. Dia tak kira dosa, pahala dosa dah. Janji seronok dapat dilangsaikan oleh mereka.